FM 93.9 di Lebak Kelang, FM 107.5 di Johor. Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk waktu ini. Kita terus dalam program Klinik Cukai bersama-sama dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Baik, untuk waktu ini kita ada Puan Siti Zawiyah Muhammad Sani di talian selaku Eksekutif Hasil Cawangan Shah Alam Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sihat Mak, Cik Mak? Saya okey Puan. Puan okey, macam mana berkurung ni PKP ni? Alhamdulillah, dapat masa bersama keluarga lebih lah kali ni. Dapat lebih menyelami hati anak-anak, hati suami dan sebagainya. Betul tak Puan? Alhamdulillah. Okey. Baik, sekali lagi kita bersama-sama dalam program Klinik Cukai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia minggu ini dengan topiknya menarik, rahsia jimat cukai, dan ini merupakan satu topik di mana ia boleh dijadikan sebagai panduan kepada pembayar cukai sebelum mengemukakan borang nyata cukai pendapatan BNCP. Jadi kita ada Puan Siti Zawiyah di talian yang merupakan Eksekutif Hasil di Cawangan Shah Alam Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Puan, saya terkurang bayar Puan, RM83. Oh, terkurang bayar. Terkurang bayar. Secara online? Boleh buat bayaran secara online lah. Ya, betul. Guna bayar hasil sahaja. Tak perlu pergi office, tak perlu pergi bank. Tapi kalau tunggu lepas PKP pun boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Kita nak tahu tentang topik kita pagi ni Puan, iaitu rahsia jimat cukai. Mungkin Puan boleh terangkan dengan lebih lanjut. Saya Marhain Puan. Marhain. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya berharap semua pendengar semua berada dalam keadaan sihat. Stay at home, okey? Terlebih dahulu saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bernama Redo lah kerana menerbitkan program percukaian seperti ini supaya pendengar semua cilik cukai. Okay, minggu ni kita akan kupas lebih lanjut berhubung rahsia jimat cukai. So, kepada pembayar cukai, kenapa perlu tahu tips yang saya nak kongsikan hari ini? Kenapa? Sebab pada perspektif pembayar cukai, mereka nak lebih banyak refund, lebih banyak bayaran balik. Betul tak? Betul. Jangan terkurang bayar sudah. Setiap tahun mesti nak kena semak berapa banyak refund tahun ni dapat. Semua orang excited refund kan? Okey. Tapi sebenarnya yang lebih penting, kenapa kita perlu urus cukai secara bijak supaya kita dikenakan cukai pada kadar yang sepatutnya. Kemudian dapat mengelakkan dikenakan penalti, compound sebab tak hantar sebagainya. Dan seterusnya, kalau kita dah hantar borang cukai itu, kita rasa lebih tenang, betul tak? Sebab betul. kita dah melaksanakan tanggungjawab kepada negara. Setiap tahun sekali je kita hantar, tapi lepas kita hantar, ya Allah, leganya, betul? Betul. Okey. Pada hari ini, saya nak beri tips macam mana nak urus cukai secara bijak dan bukan nak ajar tuan-tuan dan perempuan semua cara untuk mengelak cukai. Sebab kedua-dua ni adalah perkara yang berbeza. Saya nak ajar urus cukai secara bijak, bukan untuk cara mengelak cukai. Okey? Okey, baik. Apa rahsia dan tip jimat cukai tersebut Puan? Saya rasa ramai pendengar kita dah tak sabar ni nak tahu pasal benda ni. Okey, sebelum saya terang lebih lanjut, kita kena tahu elemen-elemen yang mempengaruhi pendapatan bercukai seseorang. Lagi tinggi pendapatan bercukai, yang saya sebut kat sini pendapatan bercukai, lebih tinggilah cukai yang dikenakan. So, bila tinggi cukai dikenakan, lagi sikitlah bayaran balik, betul? Itu pun kalau ada. Tiba-tiba jadi macam Cik Casey Amah, kena bayar lagi. So kita kena tahu tips-tips tu hari ni yang saya nak kupas. Ada dua tips yang penting yang perlu diberi perhatian. Yang pertama, memilih jenis taksiran yang betul. Okey. Yang kedua, mengoptimumkan potongan derma, pelepasan dan rebate. Tiga perkara ini penting derma, pelepasan dan rebate. So, dua tips penting yang perlu beri perhatianlah hari ini. Baik, Puan cakap kalau kita rujuk balik, tip jimat cukai yang pertama adalah pemilihan jenis taksiran. Kenapa pilihan jenis taksiran yang betul mempengaruhi cukai yang dikenakan Puan? Yang ni special sikit untuk kes-kes orang yang dah berkahwin lah. Okey. Sebab dia ada option untuk pilih sama ada jenis taksiran berasingan ataupun bersama. Tapi bagi individu yang bujang memang
tidak terpakai lah tips ni. Sebab of course diorang akan pilih jenis taksiran diri sendiri ataupun bujang lah Okay. Bagi individu yang sudah berkahwin dan pasangan dia bekerja, kita syorkan dia memilih taksiran jenis berasingan berbanding jenis taksiran bersama. Kenapa? Sebab jika pasangan memilih jenis taksiran berasingan, setiap individu mendapat pelepasan diri sebanyak RM9,000 berbanding jika memilih taksiran bersama, pasangan hanya layak mendapat pelepasan sebanyak RM4,000. Sebagai contoh, okay, Ali dan Siti memilih taksiran berasingan. Masing-masing mendapat pelepasan diri sebanyak RM9,000. Okey. Jika Siti memilih taksiran bersama atas nama suami, maka suami dia Ali mendapat pelepasan diri sebanyak RM9,000 dan Ali mendapat pelepasan isteri sebanyak RM4,000 sahaja. So, rugi tak kat situ? Rugi. Okey. So, sebab tu kita memang syorkan bagi individu yang dah berkahwin dan pasangan dia bekerja memilih taksiran berasingan berbanding taksiran Bersama. Okey. Tapi tak ada tak ada konflik of interest lah puan kalau kita buat taksiran berasingan. Lebih benefit kalau kita memilih taksiran berasingan. Okey. Sebab saya kata tadi RM9,000 masing-masing. Okey. Berbanding RM9,000 campur RM4,000 baru RM13,000. Sana RM11,000 sini, lagi benefit lah. Okey, baik. Terima kasih puan. Tip yang bagus ni saya rasa. Orang yang dah berkahwin tu rasa macam kita dah silap lah sayang 2-3 tahun macam gini kita buat. Ya, tahun ni yang dah berkahwin and especially pasangan dia bekerja. Kalau dia combine income, pendapatan dia bercukai dia lagi tinggi. Bila pendapatan bercukai dia lagi tinggi, kadar cukai dia lagi tinggi, betul? Ya tak, yalah puan. Okey, baik. Tip yang kedua puan sebut tadi, optimumkan potongan derma, tuntutan pelepasan dan rebate tu sendiri. Macam mana caranya puan? Okey, hari ni saya nak terangkan secara ringkas je berkaitan dengan derma dan rebate. Dan saya akan kupas lebih lanjut berhubung tuntutan pelepasan. Derma yang paling famous selamanya adalah derma wang kepada institusi ataupun organisasi ataupun tabung yang diluluskan kepada oleh Ketua Pengarah Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia lah. Contohnya, derma wang kepada Majlis Kanser Nasional, makna. So, kalau kita search dekat website kami, Majlis Kanser Nasional ni memang ianya adalah institusi yang diluluskan di bawah Lembaga Hasil lah. So, kalau kita derma tu, kita tak perlu ragu-ragu lah. Dekat resit tu situ pun ada bagi tahu diluluskan di bawah subsection 446 ACT 1967. So, ini bila kita buat bagi derma, dia boleh mengurangkan pendapatan bercukai kita. Okey, seterusnya berkenaan dengan rebate. Okey. Rebate adalah potongan cukai kepada individu bermafsatin dalam tahun asas suatu tahun taksiran yang bertujuan untuk mengurangkan amount cukai kena dibayar. Okey, perlu saya highlight di sini. Derma tu adalah sebelum kita kira untuk dapatkan pendapatan bercukai. Tetapi untuk rebate adalah selepas kita kira pendapatan bercukai. Okey. Faham ke Cik Amar? Saya macam bolehlah faham sikit-sikit. Derma Okey. boleh mengurangkan sebelum kita dapat pendapatan bercukai. Okey. Pendapatan kita tolak derma baru dapat pendapatan bercukai. Okey. Okey. Tetapi untuk rebate ni adalah selepas kita kira pendapatan bercukai tu sendiri. Tolak derma dapat pendapatan bercukai, dia tengok selepas tu. Dia comply tak syarat-syarat dia. Okey. Kalau dapat pendapatan bercukai, kita kira-kira cukai kita adalah RM10,000. So rebate ni boleh tolak daripada cukai kita. Okey, baik. Okey, faham. Okey. Kat sini ada dua jenis rebate. Rebate yang pertama adalah tanpa dikaitkan dengan perbelanjaan tapi diberi apabila syarat yang ditetapkan dipenuhi. Iaitu rebate diri dan rebate isteri. Rebate diri diberi sebanyak RM400 apabila pendapatan bercukai tidak melebihi RM35,000. Okay? So bila kita dah kira tadi pendapatan bercukai kita lebih tak RM35,000. Contohnya RM34,000. So kita akan dapat rebate diri sebanyak RM400. So kalau pendapatan bercukai kita tadi kita kira RM40,000, dapat tak RM400? So tak dapat lah. Tak dapat lah. Okey. So dia akan mengurangkan cukai ya. Mhm. Okey.
Rebate isteri pula diberi sebanyak 400 juga bagi pendapatan bersuka yang tidak melebihi 35,000 dan telah dibenarkan pelepasan suami atau isteri 4,000. Contohlah taksiran bersama tadi kan, suami dapat 9,000, isteri dapat 4,000. 4,000. Okey. Okey, so dia dapat 400 lah jika pendapatannya tidak melebihi 35,000. Okey. Okey. Okey, rebate yang kedua adalah berkaitan dengan perbelanjaan sebenar yang dilakukan oleh pembayar cukai, iaitu bayaran zakat atau fitrah dan bayaran levy pelepasan perjalanan umrah, perjalanan tujuan keagamaan agama lain. Okey. So, ini adalah perkara yang baru dalam tahun taksiran 2019. Okey. Ada kotak-kotak baru tu kan, Puan, yang kita kena isi sekarang kan? Ya, ini yang baru untuk tahun taksiran 2019 ya. Rebate cukai ini diberi kepada mana-mana individu yang meninggalkan Malaysia melalui udara untuk tujuan menunaikan umrah atau ziarah ke tempat suci untuk tujuan keagamaan agama lain, tetapi bukan untuk menunaikan haji. Oh, haji tak dapat lah. Tak boleh. Umrah saja. Umrah saja. Walau bagaimanapun, rebate yang dibenarkan bersamaan dengan amount levy yang dibayar dan terhad kepada 2 kali perjalanan seumur hidup. Okey. Baik, Puan, macam mana kalau mereka yang menderma ni, tak apalah, tak payah bagi tahu siapa-siapa lah, tangan kanan memberi, tangan kiri tak payah tahu. Jadi dia pun macam tak berekod dia punya derma tu. So dia tak boleh lah minta pengurangan dan sebagainya. Okey. Mungkin kat situ akhirat dia dapatlah Allah pilihan sendirilah. Pilihan sendiri yang mana bila untuk tuntutan dengan lembaga hasil tidak bolehlah sebab tiada resit yang membuktikan derma tersebut dibuat dan juga tiada pengesahan sama ada derma tu dibuat kepada institusi yang dibenarkan atau tidak, diluluskan atau tidak. Okey, jadi tepuk dada lah. Derma. Betul. Okey. Kalau dia derma kepada masjid contohnya, insya-Allah akhirat dia dapatlah. Amin. Tapi untuk tuntutan pelepasan potongan lembaga hasil tak dapatlah. Okey. Sebab tak ada bukti kan? Baik. Bukanlah institusi yang dibenarkan. Okey, baik. Sebenarnya Puan, apa pelepasan yang selalu dituntut oleh pembayar cukai ketika mereka mengisi e-filing? Selalunya pihak kami menerima pertanyaan yang banyaklah berkaitan dengan pelepasan-pelepasan yang antaranya seperti pelepasan ibu bapa, pelepasan rawatan perubatan, keperluan khas yang menjaga ibu bapa, pelepasan gaya hidup, yuran taska anak berumur 6 tahun ke bawah, pelepasan anak, pelepasan insurans nyawa dan CBSP. So dalam tahun 2019, lebih kurang 21 jenis potongan individu yang dibenarkan. So hari ini kita nak bincangkan lebih lanjut berkaitan dengan pelepasan yang saya sebut tadi. So pelepasan-pelepasan ini memberi impak kepada pendapatan bercukai. Lagi banyak kita tuntut pelepasan, lagi rendahlah pendapatan bercukai kita. Okey? Okey. Ada setengah pembayar cukai dia kurang faham berkenaan dengan pelepasan ibu bapa ni. Betul. Sebab bagi ibu diberi potongan sebanyak 1,500 dan begitu juga dengan seorang bapa lah 1,500 juga terhad. Okey. Okay? Baik. Contohlah kalau dia ada 3 orang adik-beradik. Ibu 1,500 kan? So kena bagi 3 lah. Seorang anak boleh tuntut 500 sajalah. Itu yang saya nak tanya tadi tu. Kalau masa kata 7 beradik macam mana kan? Seorang bapa, seorang ibu, maksudnya 1,500 mak, 1,500 ayah. Macam tu lah. Jadi pandai-pandai lah bagi 7 tu. Ya. Okey, kemudian untuk kalau masa kata mak dengan ayah kita ni adalah sedikit perbelanjaan ubat-ubatan. Macam mana Puan? Okey, yang ini kita bagi potongan terhad sebanyak 5,000 lah. Okay. Antara perbelanjaan perubatan yang layak adalah rawatan perubatan dan penjagaan yang diperuntukkan oleh rumah penjagaan, rawatan pergigian, tidak termasuk rawatan kosmetik ya. Tuntutannya mestilah disokong oleh pengamal perubatan yang berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia yang mengesahkan kesihatan ibu bapa tu memerlukan rawatan perubatan ataupun keperluan khas untuk peniaga. Dan ibu bapa mestilah bermaustatin di Malaysia. Rawatan perubatan dan perkhidmatan peniaga disediakan dalam Malaysia juga. Okey. Tapi yang saya nak highlight dekat sini, penjaga tu tidak termasuk individu
suami, isteri atau anak yang jaga parent. Oh, Ah, maksudnya dekat part rumah lima orang tu, tua macam tu lah. betul. Part dia perlu Okey. dibuktikan dengan perakuan bertulis, resit atau salinan permit penjaga. Contohlah, saya jaga parent saya nak tuntut pelepasan ni. Itu tak boleh lah. Tidak tertakluk. Oh, walaupun dia yang Ah, keluarkan belanja ubat-ubatan apa semua itu, dia tak boleh? uh, untuk belanja perubatan boleh lah. Tapi saya Oh, kata keperluan khas ni tadi ni. untuk claim as a penjaga tu. Okey. Baik. Ah, Kemudian yang selalu menjadi persoalan ni gaya hidup puan. Orang tak faham gaya hidup ni apa. Beli yang branded-branded ke apa ke? sebab Lifestyle. potongan untuk gaya hidup ni, dia famous lah sebab mostly kita lakukan perbelanjaan tersebut dalam tahun taksiran. Contohlah, selalunya kita memang beli buku pun kan untuk anak-anak kan. Betul? Sebab tu dia grupkan dalam pelepasan gaya hidup iaitu terhad sebanyak 2,500. Mhm. Okey, antara yang terkandung dalam pelepasan gaya hidup ni adalah pembelian buku, majalah, surat khabar bercetak, kecuali bahan bacaan terlarang lah. Terusnya, komputer peribadi, telefon pintar, tablet dan dengan syarat bukanlah untuk kegunaan perniagaan pembelian tersebut. Dan yang ketiga, pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 dan bayaran keahlian gimnasium. Dekat sini tak termasuk pakaian, kasut, tak boleh Oh, okey. Dan seterusnya bayaran bil bulanan untuk langganan internet. Selalunya Mhm. perbelanjaan ni mostly pembayar cukai tuntut lah sebab memang dilakukan pun dalam tahun taksiran tersebut. Mhm. Kalau misal kata contoh kita ambil si Dolah, dia ada aktiviti yang sangat apa luxurious lah, sangat mewah sikit. Contohnya macam Mhm. scuba diving, skydiving, dia belanja untuk barangan keperluan sukan itu dia mahal sikit daripada sukan-sukan biasa. Masih boleh Mhm. dituntut puan? Yang penting peralatan sukan tu tersenarai mengikut Akta Pembangunan Sukan lah. Oh. Peralatan, pakaian tidak termasuk. Okey, pakaian dan kasut tak termasuk lah. Ya, saya. Okey, baik. Kemudian saya difahamkan bahawa ada untuk yuran taska anak berumur 6 tahun ke bawah. Okey. Bagi ibu bapa yang hantar anak 6 tahun dan ke bawah ke taman asuhan atau tadika berdaftar. Kat sini saya highlight Tadika berdaftar. Kat sini tak termasuklah kita hantar anak kita kepada pengasuh. Okey. Okey. Mereka boleh tuntut pelepasan terhad RM1,000 walaupun menghantar lebih daripada seorang anak. So, sekiranya taksiran suami dan isteri itu dibuat secara berasingan, potongan ni boleh dituntut sama ada suami ataupun isteri. Contohnya, Cik Ahmad ada 2 orang anak. Okey. Hantar seorang anak dah RM1,500. Isteri pula pun hantar seorang anak RM2,000 setahun. Okey. So, tuntutan ini hanya boleh dituntut oleh Cik Amma ataupun isteri terhad RM1,000 sahaja. Oh, walaupun belanja tu 3,000, 4,000 tapi boleh ditutup balik tu 1,000 sajalah. RM1,000 sahaja. Walaupun anak 2 orang tapi salah seorang sahaja yang boleh tuntut. Okey, Suami faham, atau faham isteri. jelas. Okey. Okey. Baik. Pelepasan anak pula macam mana? Dia tak sama ke dengan yang taska tadi puan? Itu kita hantar taska dan untuk anak yang berumur 6 tahun ke bawah. Okey, pelepasan anak? Pelepasan anak ni dia ikut umur lah. Okey. Bagi anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun ke bawah, umur 18 tahun bawah okey, kita beri pelepasan sebanyak RM2,000. Okey, 18 tahun bawah 18 tahun RM2,000. Okey. Pelepasan RM8,000 dibenarkan jika anak tu belum berkahwin, berumur 18 tahun dan ke atas. Dan dia mematuhi syarat-syarat yang saya nyatakan ini. Yang pertama, mengikuti pengajian tinggi sepenuh masa, tidak termasuk matrikulasi, pra-ijazah, A-level di universiti, kolej ataupun institusi yang serupa di Malaysia. Yang kedua, berkhidmat di bawah satu ikatan artikel atau identa untuk memperolehi kelayakan perdagangan atau profesion di Malaysia ataupun mengikuti kursus penuh masa di luar Malaysia di peringkat ijazah dan ke atas. So, dia orang dapat pelepasan RM8,000. Okey. Ini yang saya nak tanya ni puan.
Contohlah contoh. Saya ada anak umur 18 tahun ke bawah, masih bersekolah, maksudnya dia dapat pelepasan sebanyak 2,000. 2,000. Okey, kemudian Hmm. ada anak yang berumur 18 tahun ke atas belum berkahwin. Tapi Hmm. mungkin sekolah ni tak boleh nak pergi sikit. Dia kerja awal lah. Umur 18 habis SPM tu dia dah kerja dah. Masih boleh kira di bawah pelepasan anak atau macam mana? Dia dah bekerja. Dia Ah. tak boleh lah. Dia layak 2,000 tu apabila umur bawah 18. 18 tahun ke Kalau atas kalau mereka kata dia belajar lah. sambung belajar. Yes. Okey. Baik, kemudian ada pelepasan insurans nyawa dan KWSP. Saya rasa ini ramai yang tertarik dengan keadaan sekarang COVID dan sebagainya. Ramai yang mendapatkan insurans perlindungan diri, medical card dan sebagainya. Macam mana tu Puan? Okay. Sebelum saya terangkan berkenaan KBSP, saya nak terangkan lanjut berkenaan dengan pelepasan anak ni tadi. Sebab macam mana kita nak urus pelepasan anak ni. Okay. Contohnya, bagi pasangan yang berkahwin, jika pendapatan suami itu lebih besar daripada isteri, kita syorkan pelepasan anak tu dituntut oleh suami. Contohnya, Cik Amar ada anak bawah 18 tahun seramai 2 orang. Okey. Isteri Cik Amar pun bekerja. Masing-masing memilih jenis taksiran berasingan. Okey. Cik Amar gaji lebih besar lah berbanding isteri. Okey. So, kita syorkan pelepasan anak yang bawah 18 tahun ni dituntut oleh Cik Amar berbanding dengan isteri. Tetapi, jika gaji suami isteri ni lebih kurang sama lah. So, mungkin boleh bagi-bagi seorang-seorang lah anak tu. Okey. Daripada sini, kita boleh manage kita punya pelepasan cukai itu sebenarnya. Kita boleh bincang lah dengan partner kita. Anak, you nak tuntut berapa? Dua orang terus ke ataupun seorang-seorang ke? Bergantung kepada pendapatan masing-masing. Yang lebih besar, kita syorkan dia tuntut lebih banyak lah. Daripada sini, kita boleh manage kita punya pendapatan bercukai tu jadi tinggi ke rendah sebenarnya. Yang penting kerjasama Puan Jangan berebut pula dua-dua pun nak tuntut. Itu masalah. Kan bertindih pula pentuntutan tu. Okey, baik. Bagi tahun cukai taksiran 2019 ni sebenarnya berapa banyak jenis potongan yang layak ataupun dibenarkan sebagai pelepasan cukai ni Puan? Tak ada 21 jenis yang saya nyatakan tadi. Oh, banyak. Banyak. Okey. Kita tengok kita layak atau tidak je lah. Okey. Baik, macam tadi Puan pun dah sebut dah macam untuk rawatan perubatan, keperluan khas dan ibu bapa yang boleh dituntut. Gaya hidup pun Puan dah sebutkan. Ini semua boleh membantu untuk menjimatkan cukai lah. Baik. 21 Puan Jadi sebenarnya 21. okey, kalau kita tengok ke Easy Hasil, anda boleh tengok ada banyak petak-petak yang baru Puan. Mungkin ada ramai yang keliru. Okey, yang KWSP saya nyatakan KWSP Puan boleh sebut. Pada tahun ni memang ada perubahan lah berbanding dengan tahun lepas. Mhm. Perlu diingatkan sini untuk tuntutan pelepasan insurans nyawa hanya cover polisi suami dan isteri. Tidak termasuk polisi anak ya. Perlu diingatkan sini. Okey. Kalau nak dibandingkan dengan potongan pada tahun taksiran 2018, diberi potongan terhad 6,000 bagi bayaran premium insurans nyawa dan KWSP. So dia total up sama ada insurans nyawa dan KWSP dia combine maksimum 6,000. Tapi berbeza dengan tahun taksiran 2019, dia ada 2 kategori. Satu penjawat awam berpensen dan satu lagi penjawat lain daripada penjawat awam berpensen lah. Kerana untuk penjawat awam berpensen, dia beri terhad 7,000 untuk premium insurans nyawa dan caruman takaful. Okey. Selain daripada penjawat awam, dia beri 3,000 untuk bayaran insurans nyawa dan 4,000 sahaja untuk KWSP. So kalau tahun lepas macam kes Cik Amar, tahun lepas Cik Amar boleh tuntut 6,000 kan KWSP. So, tahun ni 4,000 sajalah KWSP. Okey, baik. Mungkin okey, jadi apa sekalipun kalau misalnya kata ada kemuskilan, ada sebarang pertanyaan, masih boleh berhubung dengan LHDNM Puan Betul. So kalau macam tahun ni rasa kenapa suka saya lebih tinggi ini antara faktor-faktornya lah. Sebab tahun lepas mungkin boleh claim maksimum 6,000 KWSP kan. So tahun ni boleh maksimum 4,000 sajalah.
Okey. Bagi kes selain penawar awam berpencen. Dan ini tak termasuk skim persaraan swasta Betul, tidak termasuk PRS. Okey, baik. Walaupun untuk PKP ini untuk membantu kita mengurangkan beban mungkin untuk yang terkesan, kita masih boleh keluarkan duit daripada akaun 2 tu pun, ia takkan terjejas puan dengan sebarang isu dengan LHDN Masih lagi boleh lagi diurus lah, walaupun dalam tempoh PKP ni macam kes Cik Amar tadi, masih kita boleh buat bayaran secara bayar hasil lah, tak perlu datang ke office. Okey, yang penting kita ada online banking, cukuplah. Okey, baik. Ah, Puan ada yang bertanya, ni apa hmm. hasil Careline masih dibuka ke puan? Masih lagi dibuka. Maksudnya adalah petugas yang bertugas. Masih. Okey. Ataupun pendengar boleh menghubungi Pegawai Perhubungan Awam yang tersenarai di website kami untuk sebarang isu percukaian lah. Okey. Baik, mungkin puan ada pesanan lah kepada pendengar kita yang mungkin dia jadi keliru sikit dalam tempoh PKP ni. Macam mana ni nak pergi ambil surat EA form, ada dekat office, tak boleh pergi office. PKP ataupun apa yang perlu mereka tahu sepanjang tempoh PKP dan juga LSDNM ni. Okey, ini penting ya. Mhm. So, sebagai satu tanda prihatin dengan keadaan semasa pembayar cukai semua, Lembaga Hasil telah memberikan lanjutan masa untuk pengemukaan barang nyata cukai pendapatan secara manual dan e-filing. Ada lanjutan masa. So, pembayar cukai boleh rujuk di website kami di program memfile barang nyata bagi tahun 2020, pindaan 1/2020. Kat situ dinyatakan berapa lama lanjutan masa itu. Untuk barang B dengan BE, ada tambahan masa selama 2 bulan. Bagi barang BE yang tarikh akhir pengemukaannya adalah 30 April dan lanjutan masa diberi sehingga 30 Jun. Begitu juga dengan barang B yang berakhir pada 30 Jun dan lanjutan masa diberi sehingga 31 Ogos. So ada lanjutan masa dalam tempoh PKP ni, tak perlu kalut-kalut duduk kat rumah. Kerajaan faham. E-filing. Okey. So sebarang rujukan boleh semak di portal rasmi. Kita ada soalan lazim berkaitan dengan urusan percukaian dalam tempoh PKP. Macam mana nak minta nombor PIN, macam mana nak reset password, macam mana nak buat bayaran, ada lanjutan masa ke tidak. Kat situ kita ada jawapan. Okey. Dan kita kena ingat bahawa kita ini bertanggungjawab untuk memberikan ataupun membayar cukai. Jadi anda kena klik hasil sekarang lah. Setiap sen sumbangan anda adalah untuk pembangunan dan juga kesejahteraan rakyat negara kita. Kitalah wira negara puan Betul. Semoga tips yang saya terangkan tadi dapat membantu pembayar cukai menguruskan cukai dengan lebih bijak. So kalau ada apa-apa maklumat lanjut, boleh hubungi Hasil Careline di talian 03 8911 1000 atau layari portal rasmi kami LHDNM di www.hasil.gov.my. Baik. Terima kasih puan. Stay safe puan di rumah. Okey, begitu juga Encik Amar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Puan Siti Zawiyah Muhammad Sani, Eksekutif Hasil Cawangan Shah Alam, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Topiknya rahsia jimat cukai. Diharapkan dengan tip-tip dan juga rahsia yang diberikan oleh Puan Siti Zawiyah itu tadi dapat memberikan anda pulangan balik yang lebih besar sikit lah dalam setiap cukai yang anda bayar kepada negara. Baik, kita akan kembali selepas ini. Teruskan mendengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda.